Assalamualaikum. Bab 6, Sokongan Pergerakan dan Pertumbuhan. Tajuk pertama 6.1, Sokongan Pergerakan dan Pertumbuhan Haiwan. Jenis sokongan haiwan. Rangka merupakan sistem sokongan kepada semua jenis haiwan. Terdapat 3 jenis rangka, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Rangka dalam, ciri-cirinya ialah sokongan untuk vertebrata, terbina daripada tulang atau rawan, fungsinya untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman, serta mengekalkan bentuk badan dan asas pautan otot untuk pergerakan. Rangka luar, ciri-cirinya adalah sokongan untuk invertebrata, terbina daripada lapisan keras kitin berlilin atau cangkerang. Okey. Jadi lapisan kulit luar ni memang keras. Fungsinya untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman, mengekalkan bentuk badan dan tapak untuk perlekatan otot. Ketiga, rangka hidrostatik. Ciri-cirinya terbina daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendaleh. Ini adalah keratan rentas bagi haiwan itu. Ini adalah kulit, ni adalah bendaleh di dalam, di mana bendaleh yang di dalam ini mengenakan tekanan kepada dinding berotot dalam semua arah menyebabkan badan menjadi tegar. Fungsinya untuk mengekalkan bentuk badan dan untuk pergerakan. Saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan membina graf unit pertumbuhan melawan masa. Unit untuk pertumbuhan kita boleh guna sama ada tinggi dalam unit sentimeter, isi padu iaitu sentimeter padu, jisim segar dan jisim kering. Secara umumnya lengkung pertumbuhan adalah berbentuk sigmoid. Namun setiap organisma berbeza corak pertumbuhan. Pertumbuhan untuk haiwan berangka luar kebanyakannya secara berperingkat seperti ketam ini kerana kitin yang keras dan tidak boleh mengembang. Jadi sifat ini menghalang pertumbuhan haiwan. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Ialah melalui proses menanggalkan rangka luar berulang kali. Ni proses dipanggil ekdisis sehingga dewasa. Video ini menunjukkan bagaimana seekor belalang mengalami ekdisis, iaitu rangka luar akan ditanggalkan. Rangka luar yang baharu dan lembut terbentuk di bawah rangka yang lama. Rangka lama di bawah ni sedang ditanggalkan dan ni adalah rangka yang baru, masih lembut lagi. Graf lengkung pertumbuhan berbentuk tangga. Memang bentuk tangga lah. Di mana peringkat 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah peringkat nimfa. Bahagian menegak ni menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Iaitu setiap kali serangga menyalin kulitnya, dia akan membesar dengan secara mendadak. Dan bahagian melintang di sini menunjukkan peringkat pertumbuhan sifa, maksudnya tiada pertumbuhan berlaku, sehinggalah ekdisis. Ekdisis dia secara mendadak. Sebab itulah graf ini berbentuk tangga. Rangka baharu yang lembut dibina di bawah rangka lama. Apa yang berlaku semasa proses ekdisis? Haiwan akan menyedut udara luar bagi mengembangkan badan dan rangka luar akan pecah. Pertumbuhan pesat berlaku untuk penambahan saiz sebelum rangka luar yang baharu mengeras. Pada peringkat nimfa, haiwan akan makan dengan banyak untuk pembinaan tisu dan pertambahan jisim. Dan hormon mengawal setiap peringkat ekdisis. Rangka hidrostatik dengan pergerakan. Kita lihat bagaimana pergerakan cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan bantuan kereta.
Scrophuloceta ialah bulu kejor yang terdapat pada bahagian sisi badannya di sini. Okey, terdapat dua jenis otot, iaitu otot lingkar di luar ni dan otot membujur di bahagian yang agak tengah. Di mana dua jenis otot ini bertindak secara berantagonis atau berlawanan. Okey, tindakan pertama di sini, otot lingkar mengecut, otot membujur mengendur, maka badan akan menipis dan memanjang seperti ini. Tindakan dua, otot lingkar mengendur, ni otot membujur mengecut, jadi badan akan menebal dan memendek. Okey, boleh lihat pergerakan cacing tanah. Tindakan otot secara berantagonis atau berlawanan menghasilkan tekanan hidrostatik pada cecair di dalam badan. Okey, badan menipis dan memanjang seperti ini. Tekanan hidrostatik memindahkan cecair di dalam badan ke belakang, kemudian menyebabkan bahagian belakang ditarik ke hadapan. Jadi beginilah cacing tanah bergerak. Okey. Seterusnya, fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, haiwan vertebrata terdiri daripada 3 jenis, iaitu haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung. Okey, haiwan vertebrata darat mempunyai rangka dalam yang besar dan kuat. Fungsinya adalah untuk menyokong berat badan, memberi bentuk badan dan melindungi organ dalaman. Okey, berat badan haiwan vertebrata darat disokong oleh lengkungan pektoral dan lengkungan pelvis di sini. Okey. Jadi kedua-dua lengkungan ini adalah kuat untuk menyokong berat badannya dan kedua-duanya bersendi dengan kaki. Okey, kebanyakan haiwan vertebrata darat adalah mempunyai tulang belakang yang melengkung ke atas atau ke bawah. Ini tujuannya ialah untuk memberikan sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Jadi tulang belakang yang melengkung ini akan menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan itu. Okey, yang kedua ialah haiwan vertebrata akuatik. Okey, haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka dalam yang lebih kecil berbanding dengan badannya. Kita boleh lihat di sini lebih kecil Lengkungan pektoral di sini dan lengkungan pelvis adalah sangat kecil dan lemah. Okey. Mempunyai tulang anggota hadapan yang kecil untuk berenang dan mengimbangi badan dalam air. Dan tulang belakang adalah sangat kecil. Sekiranya terdapat ikan paus yang terdampar di tepi pantai, dia tidak akan dapat berenang semula ke laut sebab berat badannya telah menyebabkan kerosakan pada rangka dalam. Jadi agak bahaya jika ada ikan paus terdampar di tepi pantai. Burung. Okey, burung mempunyai tulang berongga dan ringan dan struktur tulang beradaptasi untuk terbang, di mana tulang sternum iaitu tulang dada adalah pipih dan luas yang berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan. Dan saiz tengkorak adalah kecil. Sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang. Terdiri daripada rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi ialah paksi menegak yang menyokong bahagian utama badan, terdiri daripada tengkorak, turus vertebra, tulang rusuk dan sternum. Rangka appendage adalah rangka yang melekat dengan paksi utama, terdiri daripada lengkungan pektoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak, di mana tengkorak ini adalah dibahagikan kepada dua bahagian, tulang kranium untuk melindungi otak dan tulang muka untuk beri bentuk muka dan menyokong gigi.
Turus vertebra yang terletak di bahagian tulang belakang kita ini terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra, di mana ianya kuat dan boleh melentur, fungsinya melindungi saraf tunjang. Tulang rusuk dan sternum terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk, jika kita kira memang ada 12, yang bersendi dengan vertebra toraks bahagian belakang, di mana 7 daripadanya bersendi terus dengan sternum di sini, 3 pasang sambung tidak langsung dengan rawan, dan 2 pasang lagi tergantung bebas. Fungsinya melindungi organ utama. Rangka appendage pertama ialah lengkungan pectoral, ada sepasang, sebab kita ada 2 bahu kiri dan kanan, jadi lengkungan pectoral ada sepasang lah. Terdiri daripada tulang clavicle dan tulang scapula. Fungsinya untuk menghubungkan tulang tangan dan rangka paksi. Tulang tangan terdiri daripada humerus, di mana bentuk bulat di atas ni bersendi dengan lengkungan pectoral. Radius dan ulna bersendi dengan humerus dan carpus. Carpus membentuk pergelangan tangan, metacarpus membentuk tapak tangan, phalanx membentuk jari. Lengkungan pelvis ni di bahagian pinggul kita bersendi dengan rangka paksi, terdiri daripada sepasang tulang punggung. Fungsinya untuk menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Akhir sekali ialah tulang kaki, terdiri daripada femur. Femur ni bentuk bulat di hujung ni bersendi dengan lengkungan pelvis. Tibia dan fibula iaitu tulang bahagian betis. Tarsus iaitu tulang pergelangan kaki. Metatarsus membentuk tapak kaki dan phalanx membentuk jari. Ada 2 jenis tulang iaitu tulang yang padat dan tulang yang berongga. Kita nak membandingkan kekuatan kedua-dua tulang ini berdasarkan 3 ciri. Yang pertama dari segi struktur, tulang padat adalah padat dan kuat, tulang berongga ringan dan kuat. Dari segi pergerakan, tulang padat bergerak perlahan, tulang berongga mampu bergerak dengan cepat. Dan dari segi keperluan kalsium dan fosforus, tulang padat memerlukan lebih dan tulang berongga memerlukan kurang. Untuk tulang panjang dalam rangka vertebrata daratan adalah berongga. Apabila cuba dibengkokkan, daya yang bertindak menghasilkan tekanan yang bertumpu di tepi. Bahagian tepinya padat. Maka tulang berongga mempunyai kekuatan sama seperti tulang padat. Pada masa yang sama, untuk mengelakkan tulang patah, dinding bahagian tengah adalah lebih tebal. Jadi kesimpulannya, kedua-dua tulang padat dan tulang rongga adalah kuat. Sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Kestabilan ialah kebolehan sesuatu objek mengekalkan kedudukan asalnya. Terdapat 2 faktor yang menentukan kestabilan, iaitu pusat graviti, di mana semakin rendah semakin stabil. Dan faktor yang kedua ialah luas tapak. Semakin luas semakin stabil. Pusat graviti ialah titik keseimbangan suatu sistem sokongan atau objek. Titik keseimbangan ialah titik keseluruhan berat sistem sokongan atau objek bertindak untuk mengimbangi kedudukannya. Bagaimana haiwan-haiwan ini mengekalkan keseimbangannya? Kita lihat zirafah. Zirafah akan mengangkangkan kakinya sewaktu meminum air, jadi ini akan merendahkan pusat graviti dan meluaskan tapak. Untuk kangaroo, dia akan menggunakan ekor untuk menongkatkan kakinya, jadi ini menambah luas tapak bagi kangaroo. Untuk haiwan besar seperti badak ini mempunyai kaki yang pendek, jadi pusat graviti akan menjadi rendah. Untuk gajah, tapak kaki yang luas dan cara berjalan menyebabkan luas tapak besar. Manakala untuk reptilia mempunyai kaki yang terkeluar dari badan dan luas tapak, ini menyebabkan luas tapak besar. Maka berakhirlah kita dalam bab 6, topik 6.1. Sekian, terima kasih.